Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam naratif khas Pilihan Raya Umum ke-15. Berbaki beberapa jam lagi sebelum tamat dan juga tarikh 19 November 2022 menjengah untuk hari pengundian bagi PRU ke-15 11.59 minit malam pada malam ini menandakan berakhirnya tempoh kempen bagi calon parti dan juga jentera kempen yang akan bertanding bagi Pilihan Raya Umum ke-15 nanti. InsyaAllah kita bawakan perkembangan dari semasa ke semasa esok bersama dengan sahabat-sahabat penyampai dan kita juga akan membawakan secara langsung konsen khas bagi keputusan bagi Pilihan Raya Umum ke-15. Tetapi pada malam ini, kita nak memberikan sedikit gambaran sudah pastinya isu-isu keselamatan, ketenteraman sepanjang tempoh berkempen, pengundian awal dan juga untuk hari pengundian esok bagaimanakah boleh diterjemahkan. Untuk kita memulakan dan juga sebagai mukadimah bagi naratif khas PRU ke-15 pada hari ini, saya suka untuk berkongsikan berkenaan beberapa peraturan-peraturan dan juga undang-undang khas yang diguna pakai bagi Pilihan Raya Umum ke-15. Ini merupakan Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang mana bahagian 2 dan juga bahagian 3 banyak memberikan secara spesifik berkenaan tentang kesalahan-kesalahan pilihan raya. Untuk Seksyen 4A, kesalahan mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan dibaca bersama juga boleh didakwa bersama di bawah Seksyen 504 Kanun Kesisaan, kenyataan-kenyataan yang boleh menimbulkan kenyataan yang berbau fitnah dan sebagainya. Itu antara sedikit secara general dan juga secara asas berkenaan tentang kesalahan-kesalahan yang dipantau sepanjang tempoh berkempen dan juga sepanjang hari pengundian nanti. Apa yang penting untuk kita melihat bagaimanakah perihal dan juga disiplin bukan sahaja pemilih ataupun pengundi yang akan mengundi pada tarikh pengundian nanti, tetapi juga calon jentera parti dan juga jentera kempen yang akan melaksanakan dan juga menyempurnakan bagi hari pengundian 19 November 2022. Untuk bercakap lebih lanjut berkenaan tentang aspek keselamatan dan juga kematangan rakyat, jaminan keselamatan, malam ini kita amat bersati bersama Syed Munawar yang akan membual yang dihormati Tan Sri Akhil Sani Haji Abdullah Sani, Ketua Polis Negara. Terima kasih Is sudah memperkenalkan tetamu. Cuma saya ingin mempanjangkan ucapan selamat datang sekali lagi Tan Sri. Jam-jam yang terakhir ini sangat kritikal. Digambarkan ada beberapa isu, pelbagai pihak sudah pun menyalurkan komplain ya dan teguran ataupun laporan terhadap pihak berkuasa dan pastinya ini masa-masa yang sangat sibuk. Dalam kerancakan ini Tan Sri, mungkin ada kegusaran tentang keselamatan suasana semasa ini dari kacamata PDRM. Baik, terima kasih Syed Is kerana telah mengundang saya sekali lagi di dalam program naratif khas PRU 15 pada malam ini. Dan seperti mana yang selalu saya nyatakan apabila ditanya tentang suasana pilihan raya kita pada kali ini, suka saya menyatakan di sini bahawa setakat ini Polis Diraja Malaysia sangat berpuas hati. Kami sangat rasa amat berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses kempen pilihan raya ke-15 pada tahun ini. Ini kerana betul memang terdapat juga insiden perbuatan khianat berkaitan dengan poster-poster, bendera-bendera ataupun bahan-bahan pilihan raya umum ke-15. Namun demikian kita dapati ia bukanlah satu perkara yang boleh menimbulkan kegawatan, kegusaran yang melampau. Setakat ini situasi dan keadaan masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Tan Sri banyak menyebut tadi spesifiknya tentang khianat poster dan ini banyak juga dikongsikan dalam media sosial. Kami ini tengok pertamanya kita pun tak tahu ini mutakhir ke yang dulu-dulu punya ke. Keadaan ini masih terkawal dalam konteks khianat poster. Memang berlaku kejadian. Jadi setakat ini daripada statistik yang ada pada saya sehingga ini setakat ini kita dapati daripada sejumlah 231 kes yang kita buka kertas siasatan, sejumlah 92 itu melibatkan khianat kepada bahan-bahan kempen. Dan ia bermula dan kertas-kertas siasatan ini kita buka ekoran daripada sejumlah lebih kurang 2,500 lebih laporan polis yang kita terima. Dan antara yang sering dilaporkan ialah bahan-bahan kempen hari ini dirosakkan, sama ada dikoyak, diconteng, dibuang dan seumpamanya. Dan namun demikian dengan jumlah bilangan kes yang kita siasat ini, kita dapati ia tidak sesuatu yang boleh dikatakan satu perkara yang membimbangkan kerana ia masih lagi dalam keadaan yang terkawal. Kalau melihat di media sosial saja,
ialah kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah, tapi dalam konteks ceramah, Tan Sri, kerana ianya berlaku di situ pada ketika itu. Kalau timbullah elemen fitnah di dalam ceramah itu, apakah ini satu kesalahan dalam konteks kacamata PDRM? Kalau kita cerita pasal fitnah, tentu sekali ada orang yang menyatakan kenyataan fitnah tersebut, mengeluarkan kenyataan fitnah, dan ada pihak yang terkilan dengan kenyataan tersebut. Sekiranya ada pihak terkilan merasa mereka terkesan dengan kenyataan yang dikeluarkan yang dianggap sebagai fitnah, maka mereka boleh membuat laporan polis untuk menyatakan dengan spesifik apakah kenyataan ataupun perkataan-perkataan yang dikatakan berbau fitnah tersebut. Dan apabila kita semak, jika ada kebenaran, maka kita akan bukalah kertas siasatan berkaitan perkara tersebut. Tunggu Tan Sri, saya membayangkan kita jam-jam berbaki ni kalau berlakulah malam ini, tentu saja proses siasatan itu akan makan masa. Jadi dalam pengalaman-pengalaman lalu selalunya apa berlaku selepas aduan kertas siasatan dibuka? Berapa lama? Sebab ini tinggal beberapa jam lagi sebelum berakhir berkempen ini. Arahan saya kepada semua negeri dan juga daerah bahawa semua ke laporan polis yang mana ada unsur-unsur kesalahan berlaku di sana. Tak kiralah dia tak apa juga akta yang sedang berkuat kuasa, ia perlu disiapkan dalam tempoh 3 hari. 3 hari. Ini berarti semua pegawai di daerah tersebut hendaklah menumpukan fokus kepada menyelesaikan kes tersebut dalam tempoh 3 hari untuk kita rujuk kepada pihak peguam negara, pejabat peguam negara. Dan terpulang kepada mereka untuk sama ada berpuas hati dengan siasatan yang telah dibuat, ataupun mungkin mereka berpendapat ada beberapa perkara lagi yang perlu kita teliti dan kita akan laksanakan tersebut. Baik. Tinggal beberapa jam lagi untuk kita tutup kempen kita punya tempoh kempen ini. Tidak mengapa. Kerana boleh berlaku sekarang pun proses siasatan berjalan dan ia boleh tuduh selepas tempoh berkempen. Kerana dia tidak ada had masa ditetapkan di sana. Selagi ada kesalahan yang kita boleh establish dan sesuai dengan akta yang berkuat kuasa, maka setelah kita selesai melaksanakan siasatan, maka terpulanglah kepada kebijaksanaan jabat peguam negara, sama ada mereka ingin meneruskan pertuduhan ataupun sebaliknya. Yang penting Tan Sri di sini, kalau ada kes dirasakan kesalahan, buat aduan. Jangan komplain dekat media sosial saja. Dia tak membawa apa-apa kesan. Proses memberi aduan kepada pihak polis itu yang penting. Kalau tadi saya bangkitkan tentang cabaran semasa ceramah fitnah, pentas yang lebih luas, yang lebih sukar dikawal ni media sosial ni. Kerana itu saya sebutkan tadi, kadang-kadang kita terlibat, kita tak tahu ini sebenarnya kes tahun bila ni kan. Bendanya diulang, banyak bahan tahun-tahun lepas pun diulang semula. Ada kes yang melibatkan media sosial dalam siasatan polis pun misalnya? Tentu sekali. Kerana media sosial merupakan platform yang paling mudah untuk mana-mana orang menyebarkan apa juga berita yang pada pendapatnya beradvantage kepada dia. Dan seperti mana lazimnya dan prosedur yang telah pun ditetapkan, kita akan buka kertas siasatan jika kita percaya ada unsur-unsur sebaran berbentuk fitnah, hasutan dan seumpamanya, ataupun berita palsu. Dan tentu sekali dalam hal menyiasat kes berkaitan dengan platform media sosial ini, agak sedikit bukan sukar saya katakan, makan masa sedikit kerana kita perlu merujuk kepada pihak MCMC bagi tujuan yang pertamanya untuk kita menentukan bahawa ia disebarkan melalui saluran media akaun siapa. Kita kena establish itu dulu. Dan setelah mendapat laporan daripada pihak SKM, barulah kita akan kenal pasti individu yang berkenaan. Dan selepas kita ambil keterangan supaya barulah kita majukan kepada pihak negara. Apapun untuk tempoh-tempoh jam yang berbaki ini, termasuk saya kira sampai besok pun Tan Sri kan? Sampai bila jika katalah pihak yang terkilan tersebut selepas hari mengundi ataupun hari selepas mengundi dia terasa masih sebab di dada je kan, bahawa dia makan dalam.
masih boleh. Boleh buat laporan. Masih terpakai. Jadi cuma saya juga nak berkongsi ataupun nak bertanya kepada yang dihormati Tan Sri berkenaan tentang keterujaan sewaktu pengundian itu mungkin akan menyebabkan kita alpa dan juga leka tentang kesalahan-kesalahan yang dimaktubkan. Tan Sri, kalau boleh kita nak kongsikan bersama dengan Tan Sri pada ketika ini ialah berkenaan laporan polis dan juga ini dibuat polis siasat pengundi buat live ketika undi pos yang mana ada di beberapa lokasi dan juga di beberapa negeri yang melihatkan hantaran berkaitan sewaktu pengundian dan juga proses pengundian pos dilaksanakan. Mungkin boleh kita kongsikan bersama di reka dan juga di paparan reka pada ketika ini yang mana disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia serta Seksyen 5/6 Akta Kesalahan Pilihan Raya. Juga kesalahan 3 daripada 7 individu ditahan PDRM atas kesalahan edar risalah di pengkalan tentera. Jadi sewaktu pengundian awal dan juga undi pos ini sudah ada beberapa kesalahan yang mungkin dan ada kebarangkilan akan berlaku sewaktu hari pengundian sebenar esok, Tan Sri. Jadi mungkin persediaan oleh pihak PDRM sendiri. Ya, kita sentiasa siap sedia kerana dalam mana-mana PRU yang telah kita lalui, memang kita ada petugas di bahagian lapangan, ada petugas bahagian risikan dan pasukan petugas bahagian siasatan. Itu memang prosedur yang lazim yang kita lalui di sepanjang setiap pilihan raya selama ini. Dan jika ada berlaku kes-kes yang dilaporkan, tentu sekali pihak bahagian siasatan akan menjalankan tugas mereka. Jadi julat masanya kita bayangkan sama saja, maknanya siasatan mungkin mengambil masa 3 hari dan selepas itu serahan kertas siasatan kepada pihak pendakwa raya dan kita akan lihat perkembangan selepas itulah. Sama ada kita rajin atau tidak nak follow through perkembangan itu saja. Itu kes mungkin banyak dan juga Tan Sri menyebut selepas pembuangan undi pun kalau masa saya suka Tan sebut tadi sebab dia rasa masih tekilan, masih makan dalam, masih boleh membuat laporan itu pada bila-bila masa. Jadi kita bersama Ketua Polis Negara ni penting untuk jam-jam terakhir ini bagi kita meredam keraguan. Ramai yang risau ni Tan Sri, apa nak jadi besok, tak nampak cahaya siapa jadi kerajaan. Kita bawakan Tan Sri IGP bersama untuk berbicara tentang ini. Jadi kita berehat, kembali Syuru selepas ini. Bagi pendapat saya, selepas Datuk Seri Ismail Sabri diberikan mandat untuk menjadi Perdana Menteri kita, beliau telah membuat MOU bersama pembangkang dan di situ kita nampak ada check and balance. Dalam konteks persefahaman di antara kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri dan Pakatan Harapan, ia juga dilakukan dalam konteks keharmonian di antara parti-parti politik. Lebih-lebih lagi apabila mula mengambil alih kerajaan yang sedia ada yang ketika itu baru selesai berdepan dengan isu darurat. Kita semua walaupun pendapat berbeza boleh menyuarakannya dengan aman, dengan tenang dan kita boleh nampak pemulihan COVID-19 selepas itu terurus, teratur. Pertumbuhan ekonomi negara kita bergerak ke depan dengan lebih baik dan beberapa langkah pemulihan telah dilakukan. Dan dalam konteks ini perkara yang diberikan tumpuan itu, kestabilan politik itu nampaknya membawakan impak yang positif kepada negara. Dan kita nampak tak kisahlah dari segi ekonomi ke pendidikan ke ataupun sosial, dia pemulihan tu memang lebih terurus dan itulah satu kejayaan lah. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua.
celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Okey, kita bersua kembali dalam naratif khas Pilihan Raya Umum ke-15 di saat-saat akhir sebelum tempoh berkempen ditamatkan pada 11.59 malam 18 November 2022 hari ini dan esok hari pengundian 19 November 2022. Kita nak terus saja ke Gombak untuk mendapatkan perkongsian bersama dengan Nur Farhana Azwani Ismail, 5 penjuru pertandingan di sana. Jadi kita terus saja bersama dengan Farhana. Silakan untuk perkembangannya, Farhana. Baik, terima kasih Mail. Hasil pemerhatian dan juga tinjauan saya sepanjang 2 minggu tempoh berkempen di Parlimen P098 Gombak menyaksikan perjalanan kempen berjalan secara harmoni dan juga terkawal. Perang bendera juga meriah. Banyak sangat bendera-bendera parti, sepanduk, kain rentang sepanjang jalan-jalan utama dan juga bahu jalan di sekitar kawasan Gombak. Tapi alhamdulillah tiada sebarang provokasi berlaku sepanjang 2 minggu kempen di kawasan ini. Lebih meriah lagi, bendera-bendera parti turut digantung di kediaman-kediaman penduduk menandakan sokongan peribadi masing-masing. Dan sebaik diumumkan pertemuan 5 penjuru antara BN, PH, PN, Pejuang dan juga calon bebas pada hari penamaan calon 5 November lalu. Kesemua calon di Gombak menggunakan pelbagai pendekatan untuk mendekati rakyat, termasuk memilih berkempen secara bersemuka dan juga melalui media sosial. Dan antara kempen yang kerap diadakan pada waktu siang seperti walkabout, ziarah kasih, solat berjemaah dan juga makan bersama penduduk, termasuk mendengar isu-isu ataupun masalah yang dihadapi penduduk setempat. Manakala kempen pada sebelah malam pula lebih kepada sesi santai seperti dialog dan juga ceramah-ceramah antara calon dan juga penduduk setempat. Ya, Farhana, hari ini hari terakhir bagi tempoh berkempen dan juga berbaki berapa jam lagi. Mungkin rangkuman untuk hari ini, apakah jentera parti, calon dan juga kempen akan menggunakan saat-saat dan juga jam yang terakhir ini untuk menguatkan lagi kempen dan juga memenangi hati pengundi, Farhana? Ya, Mael. Selain calon-calon pengundi juga, majoriti yang ditemui tak sabar untuk keluar mengundi dan rata-rata mereka tentunya mahukan kerajaan yang stabil dan paling penting menjaga kebajikan rakyat. Dan dalam sesi temu bual bersama penduduk di Gombak di saat-saat akhir ini, semasa kempen masih berbaki, banyak juga isu-isu yang diketengahkan. Contohnya hak milik strata rumah bertingkat yang tertangguh sekian lama, isu tapak pelubusan sampah, banjir. Mereka juga mahukan sistem pengaliran sungai yang dibaik pulih, lebih banyak rumah mampu milik dibina di Gombak dan juga mereka minta kampung-kampung tradisi di Gombak ni disusun semula, termasuk baik pulih jalan di sana, terutama di Kampung Wira Damai, Sungai Tua, Kampung Sungai Cincin, Kampung Cangkat dan juga Kampung Simpang 3. Manakala tinjauan bersama pengundi muda, mereka begitu teruja untuk keluar mengundi buat kali pertama. Dan
Dan berdasarkan daftar pemilih, seramai 206,744 pengundi layak mengundi di Parlimen P098 Gombak berbanding 141,112 pada PRU ke-14. Dan untuk pengundi baharu berusia 18 hingga 20 tahun adalah seramai 13,739 pengundi. Dan esok lebih 40 lokasi mengundi di Parlimen Gombak ini. Baik Mail, sekian langsung dari Gombak. Terima kasih Fahana. Selamat bertugas esok untuk melaporkan bersama dengan kami perkembangan terkini khususnya bukan sahaja dari Gombak tetapi juga di 22 kawasan Parlimen di Selangor. Terima kasih Fahana bersama dengan kami. Gombak perhatiannya diberikan kepada Datuk Seri Azmin Azli mewakili Perikatan Nasional dan juga YB Amiruddin Shah Ali mewakili Pakatan Harapan. Ini pertembungan sahabat lama untuk kita menyaksikan bagaimanakah persaingan di Gombak pada ketika ini. Masa lagi kita bersama dengan Yang dihormati Tan Sri Akil Sani Haji Abdullah Sani Ketua Polis Negara. Tan Sri, saya juga nak memberikan dan menggambarkan kesempatan ini untuk kita melihat juga rangkuman pada pengundian awal tempoh hari. 95% menjalankan tanggungjawab undi awal yang diumumkan oleh pihak Suruhanjaya Pilihan Raya. Kalau boleh dikongsikan di paparan reka pada ketika ini melibatkan anggota tentera, polis dan juga pasukan PGA. Jadi ini bilangan dan juga peratusan yang lebih tinggi berbanding pada tahun 2018. Kita nak dapatkan sedikit komen yang dihormati Tan Sri berkenaan tentang betapa angka ini menggambarkan komitmen dan juga committed anggota PDRM dalam melaksanakan sebelum tugas. Tan Sri komen itu, boleh tengok jari Tan Sri ada biru. Tu. Jadi masih lagi sudah mengundi awal. Tan Sri, suasana masih mengundi awal. Baik, alhamdulillah saya mengucapkan setinggi kesyukuran kerana proses pengundian awal pada 15 November yang lepas berjalan dengan penuh sistematik, teratur dan lancar. Ya. Dan daripada temu bual saya bersama dengan pemerhati SPR yang dilantik oleh SPR, mereka juga mengakui bahawa suasana dan cara kita mengendalikan proses proses pengundian awal ini telah dilaksanakan dengan begitu baik sekali. Dan menyentuh berkaitan dengan jumlah yang keluar tinggi, hampir 95% untuk pihak polis, tak salah saya 94.7% setiap hari yang keluar mengundi. Alhamdulillah. Dan ini saya percaya daripada sejak beberapa bulan lepas, setiap mesyuarat yang kami adakan, ia merupakan satu perkara yang kami tekankan. Ya, pucuk pimpinan PDRM tekankan, antaranya ialah memastikan mereka yang telah bertukar tempat bekerja, bertukar daerah dan semuanya, sentiasa memastikan bahawa mereka telah pun membuat pindaan kepada alamat dalam daftar SPR. Jadi ada juga yang tidak sempat, namun demikian dapat dilaksanakan juga melalui di pos. Dan ini satu perkara yang sangat saya banggakan. Dan saya percaya bilangan kecil yang tidak mengundi tersebut adalah mungkin mereka yang terdiri daripada yang sakit, kemudian telah pun ditamatkan perkhidmatan secara paksa, yang bolos dan seumpamanya. Itu yang maklumat yang saya terima. Tapi alhamdulillah ia satu peratusan yang tinggi, cukup membanggakan bagi pihak kami. Ya, tentu saja tak mungkin 100%. Itu terlalu ideal. 95 ni kira A+ dah Tan Sri. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Dan meningkat nampaknya lebih baik daripada sebelumnya. Harus kita raikan. Cuma komen Tan Sri, saya teringat dalam sesi sebelum ni lebih awal, kira seminggu yang lalu, Tan Sri ada sebut sebelum ini ada timbul keraguan selamat tak selamat undi awal, undi pos ini. Tan Sri kata ada yang sampai nak duduk dalam lock up. Harapnya kali ini tak adalah kebimbangan itu, kita yakin sistem intact. Ya. Jadi pada kali ini saya diberitahu bahawa semua peti-peti undi tadi akan diletakkan di tempat mengundi. Okey. Dan di sana akan dikawal. Selepas ketua-ketua tempat mengundi menerima peti-peti undi mereka dan ditempatkan di pusat-pusat tempat pembuangan undi, dan ia akan dikunci dan dikawal oleh ketua tempat mengundi tadilah. Dan kalau ada pun untuk dibawa ke yang disimpan hanyalah peti-peti undi awal, yang mana kita telah pun selesai laksanakan pada 15 November dan kita simpan di lokal tertentu, dan pada 19 hari bulan nanti kita akan bawa ke pusat penjumlahan undi untuk dikira keseluruhannya. Ya. Kita mengharapkan kematangan
pemain politik juga. Ya, kalau semua ragu-ragu tentang sistem ni, tak jadi demokrasi kan. Tapi saya kena ucap tahniah kepada semua pihak. Nampaknya kali ini daya berfikir, daya bertindak, kita semua semakin bertambah matang dan semakin bertambah profesional dan saya rasional. Dan ini merupakan satu perkembangan baik, perkembangan terbaik yang bukan saja membantu pihak berkuasa, bahkan ia juga memberi gambaran keyakinan kepada masyarakat umum seluruhnya bahawa insya-Allah proses pembuangan undi pada hari Sabtu ini mudah-mudahan akan berlangsung dengan penuh keadaan yang tenteram dan aman damai. Sungguh Tan Sri, apabila digambarkan ini adalah ibu kepada segala pilihan raya dalam keadaan tidak ada jalur kuasa yang jelas akan menguasai. Ada kebimbangan tapi nampaknya setakat ini hanya beberapa jam berbaki kita masih tenang, masih lagi damai. Jadi alhamdulillah. Bercakap soal tempoh pengundian yang akan berakhir menjelang tengah malam ini, tetapi nanti besok masih lagi macam-macam akan berlaku daripada awal pagi. Jadi kalau kita lihat pula jentera mungkin masih bergerak cuba untuk mempengaruhi pada saat akhir. Sebelum ini ada isu soal peraih. Tetapi dalam konteks berkempen ini, apakah kita tahu dalam perimeter kawasan mengundi tidak dibenarkan. Tapi bagaimana tentang mereka yang dalam perjalanan menghampiri tempat itu ataupun kempen mungkin di pagar, di luar, apa Akta Kesalahan Pilihan Raya jelas menggariskan bahawa apa juga kempen, apa juga rayuan dan segala bentuk aktiviti yang berkaitan dengan meraih undi ini adalah tidak dibenarkan sama sekali selepas tempoh berkempen tamat yang ditetapkan. Justru pada hari mengundi bermula pada tengah malam 001 jam 0001 lah tengah malam 19 hari bulan, maka semua aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan berkempen hari ini hendaklah ditamatkan dan hanya kita bersiap sedialah untuk bangun awal dan juga bergerak ke tempat mengundi yang telah pun ditetapkan bagi kita menjalankan proses mengundi. Dan saya percaya bahawa dengan jumlah pengundi yang semakin bertambah ini, saya jangkakan ia akan jumlah yang akan keluar itu akan ramai. Dan saya lihat pihak SPR juga telah memberikan tempoh-tempoh masa tertentu. Kalau kita semak kita punya daftar undi dengan dalam SPR online tersebut, kita akan dapati bahawa mereka telah memberikan tempoh masa. Jarak jangka masa antara sekian jam hingga sekian jam. Jadi saya seru kepada semua para pengundi, patuhilah saranan masa yang dibuat oleh pihak SPR. Ini akan memberikan keselesaan bukan sahaja kepada petugas-petugas di tempat mengundi, bahkan juga kepada para pengundi sendiri. Supaya mereka tidak akan menunggu terlalu lama. Betul. Yang penting kesabaran menjelang besok. Ialah selalunya dikata kena ada cool headed lah, tenang-tenang saja walaupun pelbagai. Sebab Tan Sri, saya membayangkan dalam parlimen nanti kalau mengikut daftar ataupun skema yang kami sediakan ada 23 parti, Tan Sri. Jadi saya bayangkan tekanannya masa kami mula ke udara pukul 8 malam, 9 malam besok bila mula mengira masuk keputusan satu persatu. Di sini juga akan mungkin berlaku provokasi, kita tak tahu bagaimana elemen keselamatan ketika pengiraan sehingga pengumuman besok. Sebab tengah malam belum tentu kita boleh tunjuk siapa. Ini kita akan tangani selepas kita berehat seketika. Nampak Tan Sri sudah menarik nafas nak menjawab tadi. Tapi saya mohon izin untuk kita berehat dulu dan kembali sejurus selepas ini. Secara peribadi saya rasa Perdana Menteri kita ada banyak inisiatif dan usaha untuk rapatkan diri dengan belia. Dan kalau kita tengok tahun ni pun kerajaan ada banyak outcome daripada kata-kata yang mereka janjikan. Contohnya macam ada belia yang dilantik untuk menjadi ahli lembaga Felda. Dan ada juga plan untuk mengadakan senator tak silapnya yang datang daripada kalangan belia. Jadi saya rasa itu adalah langkah yang betul untuk mendengar dan mengambil inisiatif kepada semua keluhan yang datang daripada belia lah.
Selain daripada itu, saya rasa ada banyak kempen dan inisiatif seperti Karnival Jamin Kerja yang dilakukan oleh kerajaan. Saya rasa sangat relevan dengan situasi orang muda zaman sekarang yang baru lepas daripada zaman pandemik. Jadi kita ramai tak ada kerja. Dengan kempen ini saya dengar ada berpuluh-puluh ribu peluang pekerjaan yang disediakan, dan saya rasa itu adalah satu yang saya rasa sangat sinonim dengan apa yang orang belia perlukan sekarang ini. Saya ada baca juga disebabkan Karnival Jamin Kerja ini, kadar pengangguran berkurangan dengan drastik. Jadi saya rasa benda ini adalah inisiatif bagus yang perlu diteruskan, dan lagi untuk orang seperti saya yang hampir habis belajar. Kami nak ada kerja. Jadi teruskan. Saya pada kempen Jamin Kerja, saya rasa banyak kempen saya dengar, contohnya macam Pemula, Aisaraan, Peranti Siswa. Jadi saya rasa semua inisiatif ini sangat bagus dan sangat relevan dengan orang muda zaman sekarang ini dan perlu diteruskan. Saya rasa suara belia ini sangat penting untuk didengari, dan satulah saya cakap pasal kita punya Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau bagaikan ayah pada orang belia. Bagaimana mengundi? Buat semakan tempat mengundi dan pergi ke saluran yang ditetapkan. Masuk ke tempat mengundi apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal. Serahkan MyCard dan slip saluran kepada kerani pengundian pertama. Tunjukkan kedua-dua belah tangan untuk diperiksa. Bergerak ke hadapan kerani pengundian kedua. Celupkan jari telunjuk kiri ke dalam botol dakwat pilihan raya. Dapatkan kertas undi daripada kerani pengundian ketiga. Tandakan pangkah pada ruang kosong bersebelahan nama dan simbol calon pada kertas undi. Masukkan kertas undi yang telah ditanda ke dalam peti undi. Keluar segera dari tempat mengundi setelah selesai. Laksanakan tanggungjawab anda. Okey, kita bersua kembali dalam naratif khas Pilihan Raya Umum ke-15. Tadi Said ada menggantung persoalan bersama dengan Yang Dihormati Tan Sri Akhirsani berkenaan tentang untuk tempoh pengundian esok, bagaimanakah prosedurnya menjaga keselamatan dan juga dilakukan oleh anggota polis yang bertugas. Tetapi sebelum itu, mungkin kita nak berikan tumpuan pada ketika ini berkenaan tentang pelaporan trafik yang dijangka meningkat sepanjang tempoh 17 November iaitu semalam, sehinggalah pada tarikh orang ramai akan pulang kembali ke bandaraya ataupun ke kota raya, yang mana PLAS Malaysia Berhad menjangkakan peningkatan trafik antara 1.8 juta hingga 1.9 juta sehari menjelang tempoh kita balik dan juga pulang ke kampung ataupun pulang kembali ke bandaraya. Dan ini juga dikongsikan di Twitter yang mana disiap kembali oleh pihak PDRM dan juga oleh Anil Berhad. Cadangan waktu perjalanan pilihan umum ke-15 sudah dikongsikan dan saya yakin untuk hari ini pengguna-pengguna sudah pun cakna berkenaan tentang perjalanan untuk hari ini. Cuma pada 20 November Ahad perjalanan balik nanti diberikan penjadualannya. Juga pihak PLAS Malaysia juga berkongsikan berkenaan tentang penjadualan di Lebuh Raya Utara Selatan yang mana untuk perjalanan hari ini sudah pun dikongsikan bermula tarikh 16 November sehingga tarikh hari ini dan juga pada 20 November hingga 21 November 2022. Jadi ya, boleh mendapatkan kemaskini dan juga maklumat lanjut. Peningkatan trafik ini sudah pasti juga menjadi antara tumpuan bagi pihak Polis Diraja Malaysia memastikan gambaran jaluran trafik dan juga perjalanan trafik ya berada dalam keadaan yang baik dan selamat, Tan Sri.
Ya, dengan maklum mujurnya diberikan cuti awal. Ya. Ya, jadi adalah kelegaan sikit kalau nanti berbondong-bondong lah petang tadi saja semua nak balik. Dari segi trafik, Tan Sri sudah menyulaskan ini. Tapi saya kira yang kita beri fokus bukan hanya soal nak balik mengundi, nanti nak balik semula ke tempat masing-masing itu juga ada tekanan yang tersendiri, Tan Sri. Kalau saya perhatikan ataupun imbas kembali bahawa kita ni, saya takrifkan kita semualah. Pihak berkuasa, pengguna jalan raya, orang awam, kita semua telah pun berpengalaman luas dalam pergerakan secara besar-besaran. Musim perayaan. Hari raya puasa, hari raya tahun haji, tahun baru Cina. Semua yang kita lihat peningkatan mendadak aliran trafik di lebuh-lebuh raya. Dan ia telah mematangkan kita semua. Dan contoh semasa tempoh perayaan yang lepas kita dapati walaupun peningkatan kenderaan ada yang mengatakan laporan mengatakan bahawa 4 juta kenderaan. Pada satu masa di jalan raya. Namun demikian, kita tidak nafikan dan kita akui memang berlaku kesesakan, tetapi ia tidaklah seteruk seperti mana yang kita jangkakan jika kita tidak membuat kawalan dan bekerjasama sepenuhnya. Jadi perkara yang paling utama sekali ialah kerjasama semua pihak. Baik daripada pengguna jalan raya, pihak berkuasa dan lain-lain pihak. Ya. Jadi kebijaksanaan mengatur jadual juga penting. Kalau pagi-pagi itu esoknya baru nak pergi, jadi mungkin bergegaslah dengan jangkaan cuaca, Tan Sri. Jadi haruslah kita ambil kira itu. Sebelum kita berehat tadi, Tan Sri, saya bangkitkan soal tekanan. Ya, kita sebut bahawa mungkin berhenti kempen pada tengah malam ini, tetapi menjelang besok pagi turun ini tekanannya masih mengira undi itu, saya kira masih lagi makin berdebar, saya rasa, khususnya kepada calon-calon yang ada, sehinggalah selalunya, Tan Sri, dalam 11.30 11.45 itu kami sudah mula mendapat gambaran tentang kemungkinan. Tetapi dengan pecahan yang banyak ini, dia memberikan tekanan yang lain pula. Kerana mungkin ada yang leading, mengendahului, belum tentu ini membawa tekanan, mungkin keselamatan juga harus kita yakinkan kepada rakyat dalam tempoh-tempoh getir sebelum membentuk kerajaan. Betul. Jadi pihak Polis Diraja Malaysia, semasa kita membuat penjadualan pengaturan tugas kita, perancangan tugas kita, PRU Limbas ini, kita berikan tempoh-tempoh masa, iaitu hari penetapan calon, kempen, hari mengundi dan pasca pilihan raya. Selepas pilihan raya. Dan seperti mana yang saya bersedia maklum, saya telah sebut tadi bahawa banyak kemungkinan akan berlaku dalam selepas tempoh pengundian. Justru PDRM telah mengambil kira perkara ini dan kita telah pun mengenal pasti bentuk-bentuk penugasan, lokasi-lokasi mana yang perlu kita berikan tumpuan dan perkara-perkara yang kita fikirkan boleh menyumbang kepada pecahnya keamanan dan menggugat ketenteraman awam. Itu telah pun kita ambil kira semua sekali. Mudah-mudahan suasana akan kita prepare for the worst. Kita hope for the best. Ya, saya kira itu falsafah yang sangat penting dalam suasana yang tidak menentu dan tentunya juga tindak balas daripada rakyat. Gambaran tadi Tan Sri mengatakan kelihatannya macam kita makin matang. Yalah, kita pun semakin maju. Sepatutnya pemikiran juga semakin matang. Tapi saya beri satu senario, Tan Sri, kekecohan pernah berlaku dan juga apakah ia mungkin juga berlaku dan bagaimana harusnya tindak balas pengundi misalnya. Dah semak dah nama yang betul dekat tempat ini, tapi bila pergi kita macam-macam lah glitches teknologi ni kan. Apa yang ada dalam talian dengan apa yang ada di tempat mengundi, apa yang boleh dilakukan? Kita dah turun ni. Katanya di situ tapi dalam tidak. Dalam perkara ini saya ingin menasihati kepada semua pihak, khususnya pengundi tersebut. Betul. Dia dah semak di rumah melalui online talian SPR dan seumpamanya dan dapat namanya telah pun ada. Pergilah ke tempat mengundi, di sana didapati namanya tidak tersenarai ataupun kata namanya telah pun diundi, namanya telah pun dipotong, dah ada orang pun mengundi. Maka sebaik-baiknya janganlah kita membuat spekulasi, buat perkara-perkara yang boleh menimbulkan ketegangan di tempat tersebut. Apa yang perlu lakukan ialah pergilah ke balai polis yang terdekat, buatlah laporan polis supaya kita boleh siasat, dan kita boleh rujukkan perkara ini kepada SPR,
pihak yang bertanggungjawab untuk menyemak perkara tersebut. Ia jauh lebih baik daripada kita membuat perkara-perkara yang tidak sepatutnya dan tidak diingini di tempat sedemikian. Kerana bukan saja akan mengganggu kelancaran proses pilihan raya, bahkan ia juga boleh menyebabkan tercetusnya ketenteraman awam di tempat tersebut. Kita tahu kecenderungan sokongan, mungkin dia buat pengumuman di media sosial misalnya. Kadang-kadang dia terlalu bersemangat menggambar, itu masalah juga, spekulasi timbul. Kadang-kadang mungkin kerana hanya kesilapan teknikal Tan Sri, kita tak tahu. Jadi elok serahkan kepada polis, balai polis terdekat. Dan saya ingat Tan Sri menyebut di setiap pusat pengundian tu ada pegawai polis yang bertugas. Jadi boleh saja mereka itu memenasihatkan kalau berlaku ini. Kita akan berusaha untuk memastikan setiap pengundi yang datang untuk mengundi supaya bawalah bertenang sebaik-baiknya untuk kita kawal emosi supaya kita lebih rasional. Kerana jangan disebabkan hanya perkara yang perkara teknikal sedemikian menyebabkan ia berlanjutan kepada perkara-perkara yang lebih buruk daripada itu. Tan Sri, senario yang bakal berlaku, kami membayangkan di dalam belahan-belahan blok politik yang ada. Ramai orang yang mungkin muda nak Perdana Menteri mana, tapi kelihatannya pada kali ini mungkin mengambil masa ni. Simple majority itu tidaklah simple untuk ditentukan pada malam itu. Jadi kita jangkakan suasana tegang tu mungkin berlarutan. Mungkin sehari, mungkin 2 hari, kita boleh tidak menentu. Itu sudah diambil kira di dalam simulasi PDRM kemungkinan? Betul. Jadi kita telah pun ambil maklum perkara ini dan kita telah pun membuat simulasi-simulasi apabila pertamanya kerajaan terbentuk sehari selepas pilihan raya atau ia terhalang sehari atau 2 hari sehinggalah seminggu. Atau seminggu pun bersedia sampai beberapa ketika. Kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku di masa akan datang. Dan cuma kita boleh membuat estimation, anggaran yang sebaik mungkin bagi memastikan bahawa yang pertamanya tidak berlakunya huru-hara. Itulah kekecohan perkara ataupun objektif utama PDRM. Is dengar Tan Sri sebut dia bersedia sampai seminggu tu. Kita bersedia ke sampai seminggu nak mengulas senario perubahan-perubahan. Tapi dalam tempoh seminggu tu, kalau mungkin berlaku situasi luar jangka, saya juga nak kongsikan Eureka pada ketika ini mungkin boleh jawab berkenaan isu tentang penugasan pegawai dan juga anggota PDRM. Ini dirujuk kepada Facebook Polis Diraja Malaysia, Akta Polis 1967 Seksyen 21, tugas di jalan awam. Ada 3 indikator dan juga elemen yang penting, iaitu mengatur, mengawal, melencongkan mana-mana lalu lintas. Yang kedua, menjaga ketenteraman di jalan awam, lorong, jalan tembus dan tempat mendarat dan juga tempat kunjungan awam. Yang ketiga, mencegah halangan pada waktu perhimpunan dan perarakan di jalan awam dan lorong dalam mana-mana hal, bila-bila mana jalan, lorong, jalan tembus dan tempat mendarat atau feri mungkin penuh sesak atau menjadi terhalang. Ini dibacakan secara bersama dan juga apa-apa jua arahan yang munasabah diberikan dan juga keingkaran yang berlaku akan didenda dan juga hukuman penjara tidak melebihi 3 bulan dan kesalahan ini di bawah seksyen boleh ditangkap tanpa waran. Jadi mungkin boleh dikongsikan yang dihormati Tan Sri berkenaan tentang penugasan anggota, melencongkan trafik dan juga untuk menyuraikan sebarang bentuk perhimpunan selepas ataupun sewaktu hari pengundian, Tan Sri. Baik, saya tidak dapat tangkap maksud sebenar soalan tersebut. Adakah ia merujuk kepada perayaan kemenangan ataupun victory parade dan seumpamanya perarakan-perarakan yang menyekat lalu lintas. Baik, dalam hal ini kita akan undang-undang jelas bahawa tidak dibenarkan perarakan di mana-mana tempat awam. Dan kita pun tegas dalam perkara ini. Dalam hal ini pihak polis akan meneliti. Kita akan kaji setiap situasi tersebut berdasarkan kepada keadaan semasa. Kalau jika kita fikirkan ia perlu dihentikan, kita akan berjumpa dengan mereka yang penganjur untuk menghentikan tindakan-tindakan sedemikian. Kerana ia akan bukan saja akan menyebabkan berlakunya mencetuskan
perkara-perkara yang lebih buruk daripada itu. Dan itu memang dalam kita punya perancangan pihak kami. Apabila Tan Sri menyebut tadi bersiap sedia untuk seminggu tu, saya boleh bayangkan gambaran tensionnya. Bila tak menentu siapa akan jadi, perarakan berlangsung secara otomatis ni. Siapa menganjur pun kita tak tahu. Tapi alhamdulillah Tan Sri sudah menyatakan bersiap sedia untuk kemungkinan itu. Untuk pihak PJRM tidak akan sekali membenarkan apa juga perarakan meraihkan kemenangan di jalan-jalan awam. Kita tidak akan benarkan. Jika kita terhidu perkara ini melalui kita punya risikan dan juga siasatan, kita akan ambil tindakan secepat yang mungkin untuk menghalang ia daripada berlaku. Segalanya berkemungkinan dalam realiti senario yang ini. Juga jangan lupa laporan meteorologi. Jadi saya nak minta Tan Sri ulas sedikit ni. Kita tahu kalau banjir, kilat ke apa, banyak entiti yang terlibat, bukan hanya polis. Cuma kita tahu juga polis yang paling visible, Tan Sri. Jadi rakyat kalau mengadu apa, dia akan mengadu kepada polis dahulu. Jadi mungkin itu sedikit nak minta nasihat daripada Tan Sri kalau ada insiden yang melibatkan perkara-perkara dibatasi oleh sebab kenaikan air atau apapun. Jadi itu kita akan tangani sejurus selepas kita berehat. Teruskan kesetiaan anda. Apabila kita melihat kerajaan membentangkan bajet baru-baru ini, sesungguhnya bajet itu dilihat sebagai satu pendekatan untuk memastikan kehidupan rakyat begitu selesa dan diberikan ruang yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk berkongsi pandangan, berkongsi idea dan memperkasakan idea-idea yang sebelum ini hanya terpendam dalam kalangan rakyat. Bagi saya lihat yang paling penting iaitu bagaimana rakyat mula yakin kepada kerajaan. Manifesto hanya sekadar kitab suci yang dikatakan tidak mampu untuk direalisasikan, tetapi dalam konteks yang sama, adakah dengan manifesto itu boleh menyebabkan pengundi-pengundi terpengaruh sekali lagi dengan apa yang janjikan? Sudah mestinya kita lihat apabila bajet dibentangkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, saya melihat apa yang dilakukan oleh kerajaan sebelum pembubaran parlimen itu merupakan satu tindakan bagi menunjukkan bahawa kerajaan begitu konsisten dan melihat bahawa peranan kerajaan itu bukan sekadar hanya untuk pilihan raya, tetapi untuk memastikan bahawa apa yang diberikan kepada rakyat, apa yang dijanjikan kepada rakyat itu bukan sekadar bajet, tetapi itu sebenarnya tanggungjawab kerajaan yang sebaiknya. Dengan bajet yang dibentangkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri, saya yakin apa yang telah dibentangkan itu mampu untuk direalisasikan, dilaksanakan, dan dengan keyakinan itu kita dapat membangunkan sebuah negara kita yang lebih hebat dan cemerlang, bukan sahaja di peringkat tempatan, tapi juga mengangkat negara kita kembali ke landasan antarabangsa yang lebih hebat. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversity dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversity di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengesuaian sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rahsia pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Sejam kita bersama yang berbahagia Tan Sri Akrisani Haji Abdullah Sani, Ketua Polis Negara. Ini adalah jam-jam yang mungkin antara yang paling getir kerana
masa inilah kemuncak kempennya Is ya. Kita berada di sini, yang di lapangan sana yang sedang mendengar ceramah sana ni, kira orang kata Is guna semalam apa? Last lap. Kalau naik motor ni last lap ni bahu dia cecah lantai ni. Dia semangat ni nak pulun habis-habisan dan kehangatan tu dapat dirasakan. Dari awal lagi Tan Sri sudah menyebut keyakinan dan juga simulasi latihan yang telah dibuat. Itu menenangkan kita. Dicampur pula Is, kematangan rakyat nampaknya kali ini relax. Nampaknya rakyat lebih tenang berbanding dengan PRU sebelumnya. Mungkin itu gambaran kematangan. Tetapi kita juga ada cabaran Tan Sri, saya bangkitkan tadi, kemungkinan cuaca ini. Kalau air naik, kalau SPR, ya, apakah kemungkinannya ada nanti bimbang kalau ada yang terpaksa ditangguhkan kerana banjir. Jadi isu ini, bidang kuasa PDRM juga ada entiti lain yang harus dikolaborasikan untuk bertindak balas ini, Tan Sri. Baik. PDRM jelas dalam hal ini, kalau berlaku bencana, tugas kita adalah untuk bersama-sama membantu mangsa-mangsa bencana. Itu jelas ya, salah satu daripada tugas asas PDRM. Selain juga tugas-tugas utama agensi lain seperti Bomba, Angkatan Pertahanan Malaysia, Rela dan sedikit sebanyak pihak Angkatan Tentera Malaysia juga turut membantu. Apabila berlakunya bencana, mengikut arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20, Ketua Polis Daerah akan mewujudkan apa yang dipanggil pos kawalan tempat kejadian. Itu adalah merupakan satu pos yang akan menyelaras semua usaha-usaha untuk membantu, menyelamatkan, memindahkan dan juga untuk mengawasi keselamatan mangsa-mangsa bencana. Baik ia banjir, baik ia bencana alam yang lainnya. Apabila berlaku suasana sedemikian, tentu sekali pihak PDRM kita akan membuat kita punya analisis, kita akan membuat kita punya pandangan untuk kita sampaikan kepada pihak yang lebih yang berwajib lah. Dalam hal ini tentu sekali Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama ada apakah tindakan selanjutnya yang akan diambil ya. Itu terpulang kepada mereka. Apa yang pihak PDRM boleh bantu setakat mana kemampuan kita dengan aset-aset dan sumber manusia yang ada pada kita, dibantu oleh agensi-agensi lain, kita akan berusaha sedaya upaya untuk membantu merealisasikan dan memastikan pengundi dapat keluar mengundi dengan keadaan yang yakin, selamat dan tentram jiwa mereka. Ya. Pastinya kita sudah pun melakukan ini berkali-kali, tetapi biasalah raya Tan Sri 5 tahun sekali pula banyak elemen-elemen yang emosional bakal timbul. Jadi saya kira dalam kesempatan ini yang perlu kita sentuh bukan hanya soal rakyat, tetapi juga jentera. Jentera khususnya mereka yang memihak ini, dia akan passionate Tan Sri. 3 jam, bukan 3 jam lah, berapa jam je lagi Is tinggal untuk tempoh berkempen sebelum final lap. 2 jam Is kata dia, mengira je masa dia. Kerana hakikatnya Is masih terus perlu bertugas Is, jangan lupa. Malam ini jangan hanya mengikuti kempen-kempen yang ada, tapi mungkin pesanan daripada Ketua Polis Negara penting ya, kepada jentera satu hal, kepada rakyat hal yang lain. Dan ialah rakyat keseluruhannya nanti masa yang panjang sebelum kita boleh mengecapi semula kestabilan dalam suasana yang panas ini, Tan Sri. Ini ruang untuk penting Tan Sri menenangkan dan meyakinkan rakyat. Baik, saya menyentuh apa yang saya sebut tadi, iaitu 5 tahun sekali kita meraihkan pilihan raya umum ini. 5 tahun sekali, dalam tempoh 5 tahun kita hidup secara harmoni antara satu sama lain ya. Dan kita berselisih faham, berselisih pendapat itu biasa bagi manusia. Namun demikian, ini hari. Selama ini kita hidup aman damai, harmoni dan seumpamanya. Jika ada sedikit kekeliruan, kita boleh selesaikan. Apa kata pada kali ini kita berselisih pendapat, itu memang wajar. Ya, biasa. Tak dapat dinafikan. Tapi janganlah sampai perselisihan pendapat kita itu boleh membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Contohnya, daripada benda-benda kecil hanya setakat daripada bertikam lidah, ia menjadi sesuatu yang betul-betul fizikal. Dan yang lebih buruk lagi, menjadi tragik. Betul? Dan akhirnya, kita dalam proses pilihan raya ini untuk memilih pemimpin, akhirnya kita pula terbabit dalam perkara yang menyebabkan kita menyesal seumur hidup. Betul. Jadi saya menyeru
kepada semua pihak, khususnya para pengundi, kepada jentera-jentera pilihan raya. Apabila kita menjalankan tugas masing-masing, harus kita fikirkan bahawa adakah perkara ini akan mendatangkan mudarat atau manfaat. Setakat mana kita boleh berfikir, dan saya percaya kita semua mampu untuk menilai mana yang emosi, mana yang rasional. Jadi itulah harapan saya. Mudah-mudahan kita semua sebagai satu anggota masyarakat yang bersatu padu, kita akan dapat melalui proses pilihan raya ini dengan penuh rasa tanggungjawab. Itu yang Ustaz. Dalam grup WhatsApp pun Tan Sri, tiba-tiba elok je sembang tentang teh tarik, tiba-tiba sekarang ni jadi lain macam dah sembang. Tinggal beberapa jam lagi Is. Panaslah 2 jam ni, lepas tu tenanglah balik dalam grup WhatsApp. Tapi tadi kalau kita kongsikan, bukan saja kita tak boleh melakukan live sama ada melalui WhatsApp, video call ataupun TikTok dan sebagainya. Ini juga larangan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM, larangan penggunaan drone tanpa kelulusan di kawasan tumpuan ramai semasa sepanjang pilihan raya sewaktu hari mengundi 19 November esok, mengikut kepada peraturan-peraturan dan juga seksyen yang dikongsikan. Dan juga di kesempatan yang terakhir ini untuk tempoh berkempen, kita nak kongsikan bersama dengan anda 7 langkah pengundian. Yang pertama, sila masuk apabila dibenarkan oleh polis yang mengawal di pintu masuk, sehinggalah langkah yang ke-7, keluar segera dari tempat mengundi, dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dibawa. Persoalannya Tan Sri, larangan untuk memakai sebarang bentuk pemakaian yang ada logo parti dan juga jentera yang bertanding. Bagaimana pihak PDRM memastikan agar perkara ini dikawal selia dan untuk menghalang sebarang bentuk kemasukan perkara-perkara ini ke dalam pusat mengundi, Tan Sri? Baik. Sekiranya ada mana-mana pihak pengundi yang memasuk, dan larangan tersebut jelas bahawa tidak dibenarkan memakai, membawa apa-apa juga lambang yang boleh dirujuk kepada mana-mana parti yang bertanding. Sekiranya berlaku, maka pihak anggota polis yang bertugas di tempat tersebut akan mengarahkan individu berkenaan untuk beredar daripada tempat mengundi tersebut. Dan bukannya tak boleh mengundi, boleh. Baliklah ke rumah, tukarlah baju tersebut. Kalau pakai baseball cap yang ada lambang yang menunjukkan sesuatu entiti tersebut, maka letaklah di luar. Jadi boleh. Maknanya selagi ada masa lah. Tapi kalau dia pakai baju ada logo petang, dah lewatlah tu, itu penting. Ada pihak berkuasa, ada polis yang menunggu di setiap pusat pengundian. Jadi ini akan dikuat-kuasakan. Jadi yang penting kita kena patuhi untuk menjaga keharmonian, khususnya bila hari raya yang berlangsung setiap 5 tahun sekali ini, dan hanya beberapa jam lagi. Is mengira tempoh kira detiknya, countdownnya di tangan Is. Tan Sri menyebut soal tekanan tadi kan. Petugas kami ni 2 minggu ni tak tidur ni. Ni abang-abang yang ni belakang ni. Penerbit saya ni dah kurus dah ni. Jadi ni sama-sama berada dalam tekanan untuk berdepan dengan hari raya ini. Berakhir siaran ni sejam 59 minit lagi. Okey. Mudah-mudahan jangan jadi sampai zombie lah. Mata dah lebam ni, Mojo ada make up dia. Terima kasih Tan Sri kerana bersama Is, dan terima kasih pada rakyat khususnya kerana kita masih aman damai hingga ke saat ini. Mudah-mudahan terus kekal sehinggalah keputusan dikeluarkan dan kita membentuk kerajaan baru, dan sebagai tanggungjawab kita untuk menjadi rakyat, memainkan peranan kita sebagai sebuah negara yang demokratik. Jadi Is, kita berakhir di sini. Keputusan besok pagi-pagi lagi sudah ada perkembangannya bersama teman-teman yang bertugas besok pagi sehingga keputusan malam besoknya.